أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to Ashraf channel. It's good to be back guys. Sorry kita tak ada minggu lepas, and I hope you guys boleh terima Zahir dengan sebaiknya. And yeah, I come with the new energy, I come with the new aura for this story. Tapi saya tak cakap bahasa Inggeris lah sampai habis. Alright guys, jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. So sekarang korang puasa okey ke tak? Penuh ke tak so far? Ada ke duduk dekat celah ladang tebu dan sebagainya? Tak ada. Alright, good. So, tak nak buang masa, kita cerita pasal hospital malam ni. Alright. I see you when mula habis Okay. Kita layan dulu intro macam biasa. Let's roll it. Alright guys, untuk cerita yang pertama ni pasal hospital. Acap rasa ini dah cerita ke, bukan cerita lah, I mean edisi yang ke berapa, maybe more than 6, 7 kot hospital. Kan kita bulan puasa ni kita go to topik-topik yang agak favourite sebenarnya dalam channel ni, okay? Sebelum video ni mula, Acah nak beritahu korang yang kita dah launch Sampul Raya edisi 2024. Tahun ni kita ada 3 design baru, Ria Raya, 1 Hari dan Mak Pesan. Kepada korang yang tak dapat tahun lepas, jangan risau, design tahun depan pun kita buat comeback. Design 2023, playlist 2023 dan nostalgia 2023. So cara nak dapatkan, jadi yang terawal, tekan link dekat pin komen dan dapatkan Sampul Raya korang sekarang. Video ini, cerita yang pertama ni berkenaan dengan seorang pelajar. Biasalah guys, okay. Dia ada campuran asrama dan juga hospital. Sebab budak asrama ni, dia ni terkeduk sebenarnya ataupun tercedera ketika dia ni keluar fly tengah-tengah malam. Keluar fly ni aku tak faham cerita Mamat ni. Dia kata kita orang keluar fly malam itu dalam sekitar ke 3 ke 4 pagi macam tu, duduk lepak dekat tepi batu berhampiran dengan pantai sekolah kami. Tak tahulah KV mana kan. Bukan tak tahu KV mana, aku tahulah KV mana. Aku tak bagi tahu korang KV mana. So kalau korang tahu KV mana yang berdekatan dengan pantai, so itulah dia, okay. So kita orang, benda ni bukannya tak biasa sebenarnya, biasa. Almost like seminggu 2 kali 3 kali kita orang akan keluar lepak. Bukan buat apa pun, kita orang akan pergi turun daripada bukit tu, and kita akan beli something kat kedai mamak dekat area situ. Cuma kita orang tak makan kat kedai mamak tu. Kenapa? Sebab dia, kalau kedai makan kat kedai mamak tu, warden ni dia rancak sebab dia duduk situ kan. So dia akan lalu-lalu ternampak kat kedai mamak tu, naya lah. So kita orang lepak dekat satu batu ni yang berhampiran dengan pantai tu. So bila duduk kat batu tu terselindung lah. Itu kipot kita orang lah. Okay, nak jadikan cerita, kita orang ni tengah makan. Aku ada 6 orang tau semuanya. Okay, ramai 6 orang. So tengah makan, tengah sedap makan, tiba-tiba aku rasa kaki aku ni macam ada something yang tak best tau. Macam gatal-gatal tiba-tiba. So aku pun bangun daripada tempat yang aku duduk tu, pergi ke tempat air laut tu, and aku macam gosok lah pakai air laut tu. Mungkin aku rasa kat situ ada semut ke kan, binatang-binatang kecil ni kan. So aku gosok pakai air laut. Gosok, hilanglah gatal tu kejap. Okay, dah hilang gatal tu, aku pun naik semula ke batu tu untuk join kawan-kawan aku. Tapi waktu tu aku tak tahu lah macam nak cakap. Cuma waktu tu aku tak adalah kata tiba-tiba sakit yang pelik-pelik tau. Kita orang boleh sambung makan, sambung borak. Tapi tangan aku ni, dia tak lepas tau, asyik-asyik nak gaul peha ni. Dekat bahagian peha ni, peha dengan betis ni, ada situ lah. Asyik-asyik nak gaul. Sebab aku pakai track shoes, so aku tak nampak apalah kan. Malam pun gelap apa semua. Tapi aku rasa makin lama makin gatal. Dan yang buatkan aku rasa pelik, malam tu dia makin lama gatal dan rasa panas, macam pijau dekat kaki tu. So aku jadi macam pelik lah. So aku pun sensingkan seluar aku ni sampai atas, and kawan aku pun angkat flash phone, suluhkan. Bila suluhkan dekat kaki aku ni, kaki kita kan, contoh ini peha kita, bawah ni kan, ke bawah kan, ni lutut kita lah.
kat peha aku ni dia ada warna merah yang besar-besar tau, sampai ke betis tu. Dia macam kena gigit. Tak tahulah obor-obor ke apa kan. Tapi kita orang tak ada pun masuk air. Kita memang duduk je dekat batu tu. Masalah dia, tak tahu apa benda yang dah pergi sengat kat kaki aku. So aku macam, apa benda ni kan. So kita orang pun decide untuk tinggalkan tempat tu, bersihkan tempat tu, and caw daripada situ, balik ke asrama. Okay, malam tu aku dah balik asrama. Sampai ke asrama nak tidur memang tak boleh. Benda tu memang pedih, memang panas, gatal-gatal. Sampailah ambil keputusan, call warden. Okay, call warden. Warden sampai, and warden kata tak boleh buat apa, dibawa aku ke hospital. Okay, sampailah hospital, aku ditahan di hospital sebab suspek waktu tu ada gigitan ataupun jangkitan, infection dekat bahagian kulit kaki aku lah. So aku dah jadi macam, apa benda pula ni kan. And yang paling tak best sekali, aku kena tahan ward lah, Mat. Kena tahan ward dekat dalam hospital tu dalam 2-3 hari macam tu lah. So bila dah tahu macam tu, cikgu aku pun tanyalah, ada pergi mana-mana ke, kena kat mana kan. Takkan kena kat dalam dom. Kalau kena dom mesti orang lain kena. So aku macam, yelah takkan kita nak cerita, cikgu saya fly malam tadi kena kat pantai. Aku cakap tak ada, saya mandi cikgu, lepas mandi nak pergi solat tu saya rasa pedih. Dah lah menipu, kata nak pergi solat pula tu. Kan kata rasa pedih. Lepas tu sekejap lagi mula tak nampak apa, nampak merah-merah je. Tapi bila nak tidur malam tadi tengok dah jadi macam ni. Aku sembang dengan cikgu aku kan. So cikgu aku pun cakap benda yang sama dengan doktor. Walaupun doktor ni belajar tinggi, okay, dia pun sama juga kena sembang dengan aku macam tu. Tapi yang buatkan aku kantoi waktu tu, doktor ni cakap benda ni infection datangnya daripada tempat yang basah. Macam pantai, laut, and ada kesan air masin yang ada dekat kaki aku. Aku dah macam aku pun tak tahu. Aku cakap lah aku tak tahu. Kan umur baru 17 kan, aku cakap tak tahulah semua benda. So doktor ni cakap benda ni ada sekaitan dengan benda-benda yang biasanya dapat kat laut lah. Kau kata sengatan ini, dia macam kena sengat macam tu. Sebab dia kata ada macam tanda aku kena gigit lah dekat kaki tu. So aku macam tak tahu. So cikgu pun expect waktu tu ada budak lain yang keluar pergi pantai, and mungkin aku terkongsi something lah kan. Macam dia dah keluar pantai, lepas tu dia pergi baring kat tilam aku, lepas tu aku baring kat tilam. Macam tu lah benda-benda tu. Banyak penipuan aku jadilah waktu tu. And tak adalah pun isu aku dengar orang kena tangkap ke, kena marah ke, tak ada. Okay, jadikan cerita, aku kena duduk dekat hospital ni 3 hari. Okay, sebab nak pantau darah aku satu. Nombor 2, dia nak tengok infection ni berbahaya atau tak. Sebab benda ni kalau bahaya, dia kata boleh makan bahagian saraf kaki aku yang penting lah. So doktor kena monitor. Okay, malam yang pertama tu aku duduk hospital. Okay, nak jadi cerita lah. Hospital dia ni memang popular di kalangan cerita-cerita hantu. Kalau kau dengar je lah mana-mana cerita hantu, orang akan sebut hospital ni. Okay, so aku macam, alamak kan. Aku tak ada pengalaman tau duduk ward masa aku dah umur belas-belas tahun ni kan. Tapi bila dah jadi macam tu, aku macam aduh, biar betul lah nak kena stay sini kan. Tak apa lah kan, buat tak tahu lah. Okay, dalam ward aku tu ada 6 katil. Okay, katil aku kosong, ada orang, depan ada orang, katil depan aku kosong. So senang cerita, kalau aku baring kat sini, depan aku kosong, sebelah aku kosong. Macam tu. Aku katil paling ujung sekali. Okay, malam pertama tu aku tak ada banyak gerak sangat sebab aku rasa macam penat gila, barai gila, and tak ada apa-apa jadi. Tapi malam yang kedua tu, ini yang aku ingat. Di mana waktu tu aku nak pergi kencing, okay, nak pergi toilet. Tapi bila sebab aku nak bangun ni, kaki aku ni rasa macam cara kalau aku nak bagi kau bayangan, kaki aku ni umpama kau tertumpah minyak angin, minyak panas tu dekat kaki, dekat peha kau. Kau akan rasa pijau, sejuk je. Of course lah, dia ada bagi kau ni injection ni kan, masuk air kat sini. And waktu tu biasanya dalam pukul 9 lebih, nurse akan datang bagi ubat, and dia akan bagi injection sekali dekat situ. Macam tu. So malam yang aku nak pergi kencing tu, kaki aku ni macam tu lah rasa dia. And aku baru lepas kena injection. So kaki aku ni tak adalah kuat sangat nak bangun. Tapi nak tak nak aku kena bangun sebab aku tak nak kencing dalam bowl tu. Okay, aku pun bangun menuju ke toilet. Settle lah pun semua, aku keluar toilet. Bila aku keluar toilet ni, aku ternampak tau. Okay, toilet sini aku keluar, katil aku sini, dekat je kan. So aku berjalan, tapi aku kena jalan, and aku kena naik katil tu like a big step. Okay, mak bapak aku tak duduk, tak ada dekat situ lah. I mean like yang jaga aku waktu pagi tu warden je, and adalah a few cikgu yang datang. Tapi malam memang tak, sebab mak aku jauh. Aku bukan orang yang negeri sama dengan
sekolah aku. Macam tu. So aku cakap dengan mak aku benda ni okey. Mak aku cakap masa aku nak keluar nanti baru dia datang ambil. Macam tu lah lebih kurang. Hari last tu lah. So maknanya besok lah. So aku pun baring ke atas katil tu. Macam rasa menyesal lah waktu tu. Macam aduh kenapa sampai tahap macam ni sekali kan. And yang paling aku menyirap sekali waktu tu adalah aku tak tahu masalah kaki aku ni apa. Apa yang gigit kaki aku waktu tu. So aku pun baring sambil mata ni menengok ke arah tingkap jendela di luar sebab kat tepi kan. Lepas tu nampak lah apa tu, langsir tu dia macam berkibar macam tu. So aku macam usahanya macam tu lah komen seorang-seorang kan. Setelah tengok langsir pun nak takut apa. Tapi waktu tu masa langsir tu kibar-kibar kan, aku tak tahulah ini aku salah nampak ke apa. Dekat tepi langsir tu aku rasa aku nampak ada satu tubuh warna hitam tegak straight. Dia macam ni, langsir tu macam ni kan. Dia terselak. And aku nampak dia macam ada sebatang betul-betul kat antara dua tingkap tu. So aku macam mata ni macam kau tengok mata aku macam takut, terperanjat. Tapi buat tak tahu lah, tinggal tengok sana. Aku tengok sana kan, aku tengok atas sampai aku dah lain mata. Aku rasa macam aku nak tertidur kan. Masa aku nak tertidur tu aku terdengar ada bunyi macam ni. Bunyi orang buka engsel pintu tu. Masa aku macam bunyi apa pula ni kan. So aku pun tengok lah kat pintu tempat orang masuk buat tu. Tak ada pula orang. Lepas aku tengok kat toilet belakang aku, tak ada pun orang. So aku macam okey lah, mungkin efek ubat tu kot kan. Aku pun tengah hayal ke apa kan. Ya tak apa, aku baring lah. Masa aku tengah baring tu, kita baring macam ni kan, kita tegak, betul, baring kita tegak. Mata kita akan pandang ke arah bawah katil orang. Aku nampak dekat katil yang ada orang ke ujung tu, bawah katil dia, okey ni katil kan, bawah dia aku nampak ada satu bayang-bayang hitam macam keluar daripada situ tau. Faham tak? Dia macam warna hitam, tapi dia nampak macam ada satu bayang-bayang hitam panjang macam tu. So aku tengok bayang-bayang hitam apa lah ni kan. So aku tengok lah, mungkin ada terpancar objek ke apa, nampak kan. Tengok tak ada apa, tak ada apalah. Tapi mata aku waktu tu pandang je warna hitam tu. And yang paling menyeramkan pada waktu tu adalah bila aku tengok betul-betul, perhati betul-betul, warna hitam tu bukan bayang-bayang. Sebab kalau bayang-bayang dia akan bersama dengan simen tu tau. Tapi aku nampak ada satu figure mat. Dia macam timbul, macam 3D ke tau tak? Kan? Macam ni, lepas tu dia ada macam ni. So aku cakap, apa benda tu kan? And aku nampak benda tu macam dia jalan situ. Lepas tu dia pergi masuk katil depan. Tu aku nampak dia keluar. Di sini masuk lagi, keluar. And dia jalan tegak sampailah katil aku. Aku nampak lah dia masuk bawah katil aku. Aku cakap apa benda dia siap. Okay, tak apa. Dalam hati aku rasa macam sekejap lagi dia keluar. Dia kan begitu tua kan. Asal dia tak keluar lagi ni. Apa ni? Waktu tu dalam hati tertik lah. Tapi aku tengah baring lah. Tengah baring, mata aku macam tengok. Aku bangunkan badan aku sikit, tengok. Apa aku melalut ni kan. Macam pelik lah kan benda macam tu jadi kan. So aku pun baring. Waktu aku baring tu, aku baring macam ni lah kan. Contoh aku baring macam ni, tak katil aku baring lah. Aku macam aku kepala otak aku tu fikir lah. And waktu aku tengah baring tu, ini aku tak tahulah apa aku rasa. Tapi aku rasa daripada bawah tu ada rasa macam ni. Maksudnya daripada bawah katil aku ada benda touch belakang badan aku. Aku macam terbangun lah kan, terperanjat. Aku terduduk. And bila aku duduk tu, aku dengar dekat sebelah katil aku tu bunyi macam ni. And bila aku toleh waktu tu, aku nampak benda hitam tu tengah jalan daripada bawah katil aku ni, pergi keluar. Di bawah tau, dekat bawah katil tau. Dia macam dia pergi kat katil sebelah yang kosong tu, dia keluar tengah, dia keluar pintu. Tapi semua daripada bawah mat. Aku macam
Apa weh? Aku pun tekan lah button yang apa tu? Nurse tu kan. Tiit. Nurse tu pun datang. Kenapa? Aku cakap aku kena ganggu. Aku cerita lah kat nurse tu apa semua berpeluh-peluh. Nurse kata tu efek ubat. Aku tak percaya tu efek ubat sebab aku nampak seketul benda lah tu bergerak sana sini. And nurse tu cakap dengan aku, istighfar banyak-banyak, tutup mata tidur. Simple. And aku ikut lah cakap nurse tu kan, kita istighfar apa semua, tutup mata gelap apa semua. And alhamdulillah tahu-tahu dah siang besok tu. And aku cerita lah juga benda ni kat mak aku apa semua kan, ayah aku. Betul dia orang kata lah kena kacau ke apa ke, dia nampak seketul ke apa, tak ada. Tapi memang aku nampak dekat, macam mana aku nak cakap, dia macam Danny Phantom lah. Danny Phantom yang gelap selalu macam tu. So itu pengalaman aku, walaupun baru 3 hari kat hospital. Okay, cerita yang kedua ni berkenaan dengan hospital jugalah. Tapi yang ini aku tak tahulah. Tapi dia cerita pada seorang perempuan lah. Nama perempuan ni Ika. Dia kata kejadian ni jadi waktu ni dia baru, bukan baru bersalin, dia baru nak bersalin. So senang cerita dia dah masuk dalam hospital tu, tengah tunggu nak beranak je. Macam itulah. So malam tu bini dia pula. Malam tu laki dia balik sebab nak pergi ambil apa tu orang panggil barang-barang nak bersalin tu lah kan. Kan ada biasa orang nak bersalin ni kan, dia akan ada satu bag yang dia dah prepare dulu lah. Biasa bini-bini ni dia laju. Dia tahu dia nak bersalin, dia dah dekat, dia akan prepare satu bag yang yang dia nak kena pakai lah. Nanti kain batik lah, whatsoever, perkakas yang dia kena pakai kalau dia bersalin lah. Biasanya orang macam ni, dia orang dah bersalin lebih daripada 2 orang anak. So dia dah tahu nak buat apa. Sama lah cerita pasal Ika ni. Ni anak ketiga dia nak bersalin lah. Alright. So laki dia pun dah tahu dah function laki dia. Okay, malam ni dia nak kena balik and pergi angkat lah perkakas yang bini dia dah sediakan. Sebab kalau nak suruh laki dia sediakan, mungkin anak dia tu dah berjalan, laki dia tak settle lagi. Nak settlekan bag bini dia tu. Okay. So malam tu suami saya gerak lebih kurang lepas maghrib. Lepas saya dah makan and saya dah dibenarkan rehat. Dan yalah, saya suruh laki saya balik. And pagi besok datang lah kan. Sebab dia pun dah, ni hari kedua saya dekat dalam ward tu, and dia pun macam huru-hara sikit. Tapi baby ni masih lagi tak keluar. Saya pun macam tak apalah, pergi balik ambil barang tu, besok pagi-pagi datang balik. Macam tu. Malam ni okey ni. Tapi kalau kata dapat call ke apa, datang lah malam ni kan. Tahu-tahu nak keluar ke apa kan. Okey. Dekat saya punya ward ni, kita orang ni hospital private. Tapi tak adalah kata saya punya bilik ni seorang. Saya ni berkongsi dengan satu lagi patient kat depan. Tapi dipisahkan oleh pintu sliding. Pintu yang macam tu. Macam toilet yang kongsi tu kan. Tapi macam tu lah. Kita orang punya bilik ni besar kan. Ward ni besar. Tapi tengah-tengah tu ada partition. So saya punya belah sini, dia punya belah sana. Macam tu lah. So waktu laki saya dah balik apa semua, saya duduk lah dekat dalam tu, tengok TV lah yang ada dekat situ. TV tengok apa semua kan, duk bercakap-cakap dengan baby ni. Waktu ni saya rasa macam bosan. Waktu tu dah pukul 10 lebih lah, 10 malam macam tu. Saya rasa bosan and saya rasa macam nak berjalan. Saya tak tahulah macam mana kekuatan saya yang nak beranak ni, tapi nak berjalan juga. So saya pun turun daripada katil tu and nak berjalan ke pintu keluar daripada bilik ward saya ni. Okay. So bila saya sampai dekat pintu ward saya tu, saya pun buka. Dan bila saya buka, waktu tu saya jadi pengajar. Macam, ya Allahu Akbar. Sebab dekat depan pintu saya ni ada seorang pakcik. Dia tak tinggi sangat, rendang je. Tapi dia punya bulu mata ni putih, misai janggut putih, berkopiah, pakai baju pagoda putih, and berpakai, dia macam pakai seluar silat tu. Apa seluar yang besar tu kan? Seluar apa orang panggil, tak tahulah, seluar mambang kan. Benda tak, seluar hitam besar tu macam tu. Saya macam, pakcik, cari siapa? Dia kata, saya katalah, pakcik, saya cari siapa kan? Sebab saya tak kenal pakcik ni. Mana tahu saudara-saudara jauh kan. Kalau kata saudara jauh pun, kenapa dia datang seorang-seorang? Cari siapa ke? Lepas tu pakcik tu pandang saya. Lepas tu pakcik tu cakap macam ni, bukan kamu. Oh, salah ward ke? Mungkin ni kot, pintu ward satu lagi ni dekat sini. Saya ingat dia ni adalah orang sebelah ni punya pelawat lah kan. So saya kata pintu sebelah ni memang orang selalu confuse. Diorang ingat masuk sini. Tak, yang ni belah sini. Ini saya punya. Tapi kalau pakcik nak masuk sini pun boleh. Boleh buka pintu ni. So aku cakap macam tu lah kan, nak bagi arahan lah, takut dia salah apa. So orang tua tu macam pandang aku,
And dia terus pusing ke sana, dia jalan ke pintu sebelah. And dia berdiri kat pintu sebelah tu. Aku macam, orang tua ni dia tak pandai buka pintu ke kan? So aku macam, lantak dia macam kerek. Aku malas nak layan kan. So aku pun keluar berjalan ke arah bertentangan daripada pakcik tu. So aku biar je berjalan. Aku berjalan sampai bawah semua, pergi ambil angin. Tak adalah sampai bawah, tingkat bawah. Tapi dekat situ, kalau nak cerita layer hospital tu, dekat atas tu dia macam ward. And kalau turun sikit bawah tu, dia macam ada laman tau, yang kau boleh rasa ambil angin apa semua. Cuma malam tu rasa macam, I just want to be alone. Tak ada alone sangat pun, nak ambil angin, bosan duduk dalam ward tu. Okay, adalah lebih kurang 20 minit, setengah jam macam tu. Bila dah settle ambil angin apa semua, kembalilah saya daripada kawasan tu menuju ke ward saya balik. Sebab waktu tu saya tengok pun dah pukul 11 dah kan. And bila saya berjalan daripada koridor tu nak menuju ke saya punya ward tu ada 6 tau. Tapi dia ada 6. So dia ada kat situ 6 pintu lah. Alright, so saya punya pintu ni adalah pintu yang ke-5 dengan ke-6, ujung sekali. And bila saya berjalan start daripada pintu yang nombor 1 tu, daripada jauh lagi saya dah nampak dah pakcik tu masih lagi berdiri dekat depan pintu tu. Aku cakap, pakcik ni memang tak nak masuk ke kan? Seram je tengok pakcik ni kan. So saya pun berjalan sampailah ke pintu saya. Saya tanya pakcik ni, pakcik nak masuk ke tak? Kenapa berdiri lama kat situ? Pakcik tu pandang saya. Pakcik tu cakap macam ni, bukan kamu. Orang tua ni. Ya, saya tahu bukan saya. Tapi pakcik nak masuk tak? Lepas tu dia pandang balik pintu tu. So saya rasa macam pelik lah. Lepas dia dah cakap macam tu, dialog dia itu je, dia pandang balik pintu ward yang dia tengah berdiri tu. And lepas dia cakap macam tu, waktu tu ada satu kaki tangan hospital tu lalu tau, pas by kita orang ni. And orang kata kaki tangan, dia bukan nurse tau, tapi dia macam one of kaki tangan hospital tu. Dia lalu, and dia lalu macam jalan lah lepas si kita orang. And sampai dekat saya waktu tu, dia macam kak jalan depan. So saya macam yelah logik, kalau kata nampak akak dengan pakcik, kau akan tegur siapa dulu? Of course pakcik dulu kan. Pakcik, kak, katakan kak, cik, macam tu pelik lah kan. Tapi tak fikir banyak sangat. Saya pun masuk ke dalam ward saya sendiri, duduk baring dekat katil saya sendiri. Lebih kurang sejam macam tu, saya terdengar something yang saya rasa waktu tu buatkan saya terperanjat. Saya dengar orang baca Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Tanzila. Macam tu. So macam baca Yasin. So rasa macam okey lah, orang sebelah lah ni kan. Tapi dia memang tak pernah nampak pun orang sebelah tu daripada first day. Orang sebelah lah ni kan. So macam okey, fine. Dia baca Yasin apa semua, sampailah ada certain ayat ni dia berhenti tau. And saya dengar bunyi orang nangis terisak-isak dekat dalam bilik tu. So saya macam kenapa pula ni kan. Tapi kita ni tak boleh lah nak pergi tengok ke apa, nak pergi tinjau ke, tak boleh nak tengok muka pintu tu sesuka hati. Nangis-nangis waktu tu. Lepas tu saya dengar lah ada orang call. Saya dengar dia kata dekat dalam bilik tu, dengarlah suara dia, sebab dia mengaung kan. So dia kuat tau suara dia. Dia kata, mak dah tak ada, mak dah meninggal ni, cepat datang. Macam tu. Waktu tu saya macam tersentak lah. Saya macam Allah, innalillahi kan. Orang meninggal sebelah, mak dah meninggal. So saya macam dengar lah budak tu nak ada seorang perempuan ni juga kot, suara perempuan menjerit-jerit, mengaung-gaung. Dia suruh macam adik-beradik dia cepat datang semua. And bila saya dengar macam tu, saya teringat pakcik kat luar tu dah masuk belum? Tu mesti suami dia lah. Suami dia dekat depan tu, bini dia dah meninggal kat sini. So saya dengan refleksnya bangun daripada katil tu and berjalan menuju ke pintu saya. Saya buka pintu tu, saya tengok pakcik tu dah tak ada dekat pintu sebelah. So saya macam pakcik ni dah masuk lah kan. So saya pun tak tahulah, waktu tu tak fikir banyak, tolak pintu ward orang sebelah tu. And bila saya buka pintu ward tu, saya nampak dekat katil tu
seorang orang tua perempuan yang telah pun ditutup mukanya dengan selimut, and ada seorang anak dia yang tengah berdiri call waktu tu. Lepas tu anak dia tu pandang saya pelik. Dia kata, kenapa ya? Kenapa tak saya nak cakap takziah, baru meninggal dia. Saya dengar waktu tu ada macam tapak kaki orang datang tau daripada belakang ni. Saya dengar ada macam perbualan lah. So saya tahu, oh, nurse dengan doktor dah nak sampai. Lepas tu sekejap lagi budak perempuan tu datang kat saya, peluk saya, menangis-nangis. So saya macam, oh lama, budak ni nangis pula kan. And doktor masuk, doktor kata dengan saya, dengan budak ni, suruh keluar dulu untuk dia buat check lah. So kita orang berdua keluar and duduk dekat tepi bangku tu. Doktor kat dalam buat kerja dia. 5 minit lebih lah, dia menangis, dia tak cakap apa-apa. Saya pun nak sabar lah apa semua kan. Lepas tu lagi budak tu dalam lingkungan, kalau kata umur maybe 25, lingkungan macam tu lah lebih kurang. Awak kan ni sabar apa semua, mak ni apa semua, tak apa ni, kita kena redha apa semua. Saya cakap lah benda yang sama. Budak tu macam teresak-esak, dia nangis. Dia stop. Lepas tu lagi dia cakap macam ni, tak ada kak, tahun lepas ayah baru je meninggal, ini mak pula, macam mana saya nak ni, saya tinggal seorang-seorang, saya bongsu, abang saya dah kahwin, akak saya semua dah kahwin. Menangis-nangis. Saya bila dengar benda tu, saya macam, ayah awak meninggal tahun lepas? Ya, ayah saya meninggal tahun lepas, sakit. Tahun ni mak pula ikut. Nangis-nangis. Waktu saya macam, habis orang tua yang datang depan tu tadi siapa pula kan? Lepas tu lagi saya macam, lepas tu, okey, ini akak nak tanya sikit ni. Ya, kenapa? Lepas tu saya kata, ayah awak macam mana kan? Dia kata, ayah saya dia pencen askar, dia meninggal tahun lepas, serangan jantung. Ayah awak macam mana dia punya rupa kan? Dia pun keluarkan wallet dia. Wallet dia ada gambar family dia lah. Buka wallet, dia tunjuk. Tak sama. Bukan pakcik tadi. Muka bapak dia ni bukan pakcik yang aku nampak tadi. So aku macam, bukan juga kan. Waktu tu saya dah macam confused and tetap tenangkan budak ni sampailah saya nampak ada satu perempuan ni datang macam terkocok-kocok, and budak ni terus bangun jerit, kakak Alung, macam tu lah kot. Dia pergi peluk and dia orang nangis. So bila saya nampak apa semua, Alung dia kata terima kasih sebab jaga tenangkan sementara tu kan. Lepas tu dia doakan lah saya punya kandungan juga, and saya pun masuk ke dalam bilik and duduk dekat situ lama juga termenung, duk fikir siapa pakcik tu. Dan yang lebih kurang setengah jam lepas tu, suami saya call. Dia kata pasal itulah barang-barang tu semua, and dia kata dia datang pagi besok. Saya kata dengan suami saya datang malam ni juga untuk teman saya takut. Dan lepas setengah jam lepas tu suami saya sampai. Saya cerita dengan suami saya pasal benda ni, and suami saya kata kun fayakun. So, dia tak tahu benda tu apa, and dia tak nak saya fikir banyak. And satu lagi, mungkin saya nak melahirkan kan. Benda tu tak bagus untuk baby. Tapi benda ni saya rasa benda ni agak misteri, dan saya tak tahulah apa yang jadi kepada sebelah tu. Tapi dengarnya semuanya okey, sebab malam tu diorang terus bawa keluar semua benda dekat dalam wad sebelah tu. And yalah, saya pun dapat melahirkan dengan semua dengan baik. Dan cerita ni pun dah 5 tahun lebih dah jadi. Dan itulah dia cerita dia. Okey, cerita yang ketiga ni berkenaan dengan seorang doktor. Doktor tau hantar cerita kat saya, bukan biasa-biasa. Tak adalah, doktor ni kata dia pernah alami satu kejadian misteri di mana dia baru saja membantu seorang wanita ni, atau dia punya department adalah deliver, bukan hantar parcel, bukan. Dia beranak, dia bidan dekat hospital. Faham tak? Doktor bidan. Dia doktor yang pakar dalam nak menyambut macam mana? Bersalin lah. Bersalin ayat tu tak sebut. Dia nak bersalin. Dia ni power bab tu. Okay, alright. So ada seorang patient ni, alright, dia ditolakkan ke ward bersalin, and aku dipanggil waktu tu. Nama dia Dr. Hisham tau. Aku dipanggil disebabkan ada patient yang masuk ke dalam tu. So aku pun macam biasa bergegas ambil perkakas aku and masuk ke dalam wad bersalin tu. And bila masuk ke dalam wad bersalin tu, ada suami dia dekat situ and bini je lah. So saya tanya suami dia, nak teman ke nak duduk luar?
Belum suami dia jawab, bini dia, teman, macam tu. Waktu tu sakit. Lepas tu suami dia macam saya teman macam tu. Okay, so berlakulah prosedur kita melahirkan ataupun bersalin tu lah, prosedur untuk kita deliver baby keluar kan. Macam biasalah, push pegang tangan, push pegang tangan, push. Kita dengar lah ibunya tu meneran kan. Sampailah yang kali terakhir ni saya jerit, okay, push. Sebab dah nampak kepala tu, apa dia punya transmitter, benda tu dah terkeluar tu, dia punya tu dah terbuka kan. Korang faham lah, yang mana dah beranak tu mungkin faham lah. Maknanya ni okay, contoh baby kepalanya keluar betul, dah macam ni. So maknanya dah boleh tarik. So bila dia push, dia lagi senang lah. So push dia jerit, tarik baby tu keluar. Dan bila baby tu keluar, mak dia senyap. Tiba-tiba mak dia senyap, keluarkan baby tu pun senyap, tak nangis. Darah dekat belah bawah tu banyak tau keluar, bleeding. Waktu tu kita buat lah kan prosedur, kalau darah keluar macam mana, baby ni tetap tak menangis. Waktu tu tepuk baby tu tak menangis. Bapak dia ni dah panik lah. Kenapa doktor? So bila ada bapak-bapak yang panik macam ni, kita orang akan suruh kita orang punya nurse untuk bawa doktor bapak dia ni keluar, sebab tak nak ganggu ke apa kan. Suruh bapak dia keluar. Itulah kalau korang tengok dalam drama, ada scene yang macam mana keadaan isteri saya doktor, yang duduk dekat tepi tu kan. Yang tu adalah dalam scene ni. So dia bawa keluar. And waktu tu, ini adalah satu benda yang aku rasa pelik. Heartbeat baby tu, kita orang untuk trace, ada tapi tak nangis. Heartbeat bini dia, mak dia, dah tak ada. Faham tak? Macam tu. Dapat baby dia ni heartbeat ada tapi tak nangis. Mak dia ni dia rupa jantung tu dah tak ada. Bukan lemah tau, tak ada. Macam tu. Kita orang pam sampailah ada balik nadi mak dia tu. Tapi bila mak dia punya nadi ada, nadi anak dia macam tu. So benda tu buatkan saya sebagai doktor pun, saya jadi macam kenapa jadi macam ni kan. And salah seorang nurse yang ada kat situ, dia macam akak-akak yang dah berumur, dia kata dengan saya, baik letak baby tu dekat pangkuan mak dia, sebab mak dia memang tak sedar, mata dia memang tutup. And bila saya letak baby ni dekat sebelah pangkuan mak dia, baby ni menangis. Like tiba-tiba semua orang menggemang tau dekat dalam dekat dalam labor room tu. Baby tu menangis tiba-tiba. Dan mak dia punya beat tu still jalan lah, tapi dia tak bangun dah, lemah lah. Tapi dah ada respon lah daripada pesakit tu. And lepas kejadian tu, wrap up semua, settle, bawa mak dia ke rawatan susulan, dan bawa ke ward dan sebagainya. And selepas tu diorang ni okey lah. Diorang ni okey, dua-dua okey, baby sihat, bini dia pun bangun. Bapak dia ni saya jumpa selepas daripada peristiwa tu. Saya ceritakan dia semua benda. Lepas tu bapak dia menangis. Terisak-isak. Dia kata benda ni macam Tuhan bagi dia peluang kedua. Saya jadi macam apa hal kan? Kenapa kan? Dia cerita sebelum dia orang kahwin, dia orang pernah ambil something untuk lariskan perniagaan orang. And janji dia adalah anak mereka yang pertama. Macam tu. So apa yang jadi kan? Dia kata kan, apa yang jadi, kita orang sebenarnya risau dan takut bila dia ni mengandung. Bila jadi macam tu lah. And apa yang doktor cakap malam tadi, dan apa yang jadi malam tadi, sebenarnya apa yang saya dah sangka. Sebab pawang tu pernah cakap, dia akan ambil salah seorang, antara anak saya ataupun mak dia malam tu. Bila saya dengar kisah ni kan, di tahun yang saya tak rasa benda-benda ni ada, and saya jadi macam terperanjat lah kan. Tapi yang ni memang bila kita cerita panjang pun, is back to kuasa Tuhan. Alright. And dua-dua sihat, Alhamdulillah, sihat walafiat. And tak adalah plot twist pun, korang expect dua-dua sihat, tiba-tiba bapak dia pula meninggal, tak ada. Benda tu okey. And baby tu pun kita orang check hari ke hari sampailah dia orang keluar. Semua benda okey, tak ada apa-apa masalah. Dan itu pengalaman saya sebagai seorang doktor, saya rasa sangat-sangat mahal, tapi saya dapat rasa.
Ya, pendek je tapi padu. Itulah, itu aib masing-masing lah. I mean, family punya aib lah kan. So aku rasa apa yang doktor ni cerita mungkin pengajaran sebenarnya kan. So kalau kau tanya aku pun, cerita pasal sihir ni apa semua, bukan kita sebagai manusia biasa untuk menilai dan sebagainya. Sebab ini adalah ketentuan ketentuan daripada Allah juga, kadar dan kadar. Sebab kalau kita punya ilmu power macam mana pun, kalau dia tak izinkan, maka tak jadi kan. Kepada siapa-siapa yang jumpa saya kat bazar, saya nak promote sikit lah guys. Kalau korang yang mana-mana orang Melaka ataupun orang luar Melaka yang nak balik kampung, korang boleh pergi ke bazar saya. Saya jual kuih raya, kepek, makanan-makanan di pagi raya lah, senang cerita. Alright, so boleh pergi ke Lotus Peringgit. Lotus Tesco lah, dia Tesco Peringgit dulu. Tesco kat Melaka Central tu lah. Tesco tu kan ada bazar panjang-panjang tu lah. Awak jalan le dekat situ, nanti awak nampak saya seorang je yang jual benda-benda lah tu dekat situ. Alright, kita jumpa di video akan datang. I see you and I see you. Ciao lo. Bye.